Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Diceritakan kononnya pada zaman dahulu ada satu orang ahli ibadah. Ahli ibadah ni seorang lelaki yang kacak. Suatu hari dia berjaya diperangkap oleh satu orang wanita masuk ke dalam sebuah rumah. Jadi si wanita ini meminta si lelaki menurut kemahuan dia. Kalau tidak, dia menjerit. Jika wanita ini menjerit, orang akan menuduh si lelaki ini cuba mengganggu si wanita. Jadi ahli ibadah ni merasa takut. Dia kata, baiklah, kamu nak suruh aku buat apa? Kata si wanita ini kepada ahli ibadah yang kacak, pilihan kamu yang pertama ialah kita berzina. Lelaki ini kata, yang kedua apa dia? Yang kedua, ada budak kecil, kamu bunuh budak ni. Pilihan yang ketiga, ada arak sikit, kamu minum arak. Mana satu yang kamu nak buat? Ahli ibadah yang kacak ni pun fikir-fikir. Zina ni dosa dia besar. Bunuh orang pun dosa besar juga. Minum arak pun dosa besar juga. Tapi antara tiga-tiga ini pada fikiran dia yang paling ringan sekali, yang paling kurang berbahaya ialah arak. Maka dia memilih untuk minum arak. Dia pun minum arak. Apabila dia telah minum arak, dia jadi mabuk. Bila dia mabuk, dia nampak perempuan ni jadi cantik. Sebab mabuk ni dia hilang fikiran, ditambah pula dengan gangguan daripada syaitan. Lama-kelamaan dia tertarik dengan wanita ni dan dia berzina. Selepas dia berzina itu, dia rasa risau pula sebab ada budak kecil ni nampak dia. Dia bunuh pula budak kecil ni. Jadi cerita ni sebenarnya nak menyusahkan betapa bahayanya arak. Tak kira lah cerita ini betul ataupun tidak, kita ambil pengajaran. Masalah cerita manusia dengan harimau hari itu. Cerita tak betul pun, tapi kita boleh ambil pengajaran daripada cerita tu. Kebetulan pada hari ini kita akan masuk hadis yang ke-18. Hadis yang ke-18 ini cerita tentang arak ataupun disebut khamar. Ada sebuah kisah lagi. Kisah tentang satu orang ahli ibadah yang bernama Barsita. Cerita Barsita ni pun ada banyak versi. Yang mana satu yang paling hampir dengan tepat tak tahulah. Tapi saya ambil satu versi untuk kita ambil pengajaran, terutamanya yang berkaitan dengan arak. Barsita ini, dia satu orang ahli ibadah yang sangat handal. Kerja dia ibadah saja. Dia tak buat benda lain. Ibadah. Sehingga kan nama dia terkenal di langit. Jadi iblis, dia menghantar dia punya syaitan-syaitan pergi goda Barsita. Semuanya gagal. Sampaikan satu ketika, iblis dia hantar general dia yang paling besar. Ataupun kata setengah cerita, iblis sendiri pergi. Iblis ni dia raja. Dia sendiri pergi untuk menggoda Barsita. Sampai di tempat Barsita, iblis dia menyamar sebagai satu orang yang soleh. Kalau Barsita, korban dia 3 kali lilit, iblis besar dalam. Kalau janggut Barsita takat dagu, janggut iblis ni panjang takat dada. Semua ada lebih lagi. Semasa beribadah tu, iblis ni pada mulanya dia minta kebenaran, nak beribadah bersama-sama dengan Barsita. Barsita pun kata boleh nak ibadah. Barsita tengok iblis yang menyamar jadi orang soleh ni tadi lagi hebat daripada dia. Ibadah tak berhenti. Tidur pun tak tidur, makan minum tak makan minum. Jadi Barsita ni dia rasa kalah dia dengan ulama tadi, orang soleh tadi. Barsita pun tanya, aku ni dah ahli ibadah yang handal, macam mana kamu lebih handal daripada aku? Apa rahsia dia? Kata si iblis yang menyamar ni, rahsia dia mudah saja. Kita kena buat satu benda maksiat. Bila kita buat satu maksiat, kita akan rasa bersalah.
Selepas itu kita akan bertobat sungguh-sungguh. Bila kita bertobat sungguh-sungguh, kita akan jadi soleh. Dia kata kena buat benda salah dulu sekali. Lepas itu barulah kita bertobat. Itulah cara aku mencapai makam yang sekarang. Jadi pada situ aku fikir-fikir betul juga lah. Kalau kita dah buat satu kesalahan, bunuh orang contohnya, lepas itu kita akan rasa bersalah dengan Tuhan dan kita akan jadi lebih alim lagi. Jadi pada situ aku tanya, apa yang aku nak buat? Apa yang aku nak buat? Kata Iblis yang menyamar, dia kata minum arak. Kamu pergi beli arak minum. Yang tu je minum sekali je. Lepas itu kamu akan jadi orang soleh macam aku. Jadi Barsita pun keluar daripada tempat berkhalwat dengan ibadah dia itu. Dia pergilah ke kedai arak. Pergi ke kedai arak, dia beli arak, minum. Bila dia minum, dia mabuk. Orang tak biasa minum sikit pun mabuk lah. Yang jual arak tu pula wanita. Bila dia minum arak, dia tengok wanita ni jadi cantik. Makin lama makin cantik. Lama-lama dia berzina dengan wanita tu. Lepas dia berzina dengan wanita tu, ada pula budak kecil. Nampak. Dia takut sebab dia ahli ibadah. Budak kecil ni nampak dia berzina, nampak dia minum arak. Dia takut dia bunuh budak kecil ni. Kata setengah riwayat, dia bunuh perempuan yang jual arak tadi tu, yang berzina dengan dia. Sebab takut rahsia dia terbongkar. Jadi Barsita ni akhirnya ditangkap oleh pemerintah dan dihukum mati. Hukuman mati waktu itu dilakukan di lapangan. Ramai orang boleh tengok. Apa kesalahannya? Minum arak, berzina, bunuh perempuan. Jadi masa dia nak dihukum mati tu, katakanlah hukuman pancung lah. Masa dia nak dihukum pancung itu, datang Iblis tadi yang menyamar tadi ni datang. Iblis dia tanya, kamu nak selamat atau tak mau? Kata Barsita nak selamat. Macam mana cara nak selamat? Cara dia mudah saja. Kamu mengaku aku sebagai Tuhan kamu. Lepas tu kamu akan selamat. Tak kena bunuh. Macam mana cara? Cara dia kamu mengganggu ya? Apakah aku ini Tuhan kamu? Barsita pun mengganggu. Sebab dia nak selamat daripada hukuman bunuh tadi. Elok-elok dia mengganggu. Terus kena potong kepala, dia pun mati. Jadi Barsita yang soleh ini pada mulanya, akhirnya mati dalam keadaan kufur. Disebabkan arak. Ini nak cerita bahaya arak dan bahaya wanita lah. Tapi hadis kita ni nak cerita bahaya arak.